Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara. Begitu juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, niniak mamak, para asatidah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati tim media Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pada Allah. Pagi ini Allah masih berikan kita kesihatan dan juga kesempatan. Kesihatan dan juga kesempatan. Yang mana ramai juga orang yang pagi ini sihat tapi tak ada kesempatan. Dan ada juga yang ada kesempatan tapi tak sihat. Kesempatan tu ada tapi tak sihat. Kesempatan apa? Kesempatan datang ke rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semua aktiviti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kajian ini bukan hanya muslimin tapi lebih teruntuk kepada muslimat. Maka mungkin muslimat lagi ramai daripada kita muslimin. Jadi saya mohon untuk ingatkan saja, untuk sekedar mengingatkan saja bagi para wanita yang di belakang sana yang masih pakai purdah atau pakai niqab, usahakan buka niqab tersebut. Tujuannya apa? Supaya kita tahu mana satu yang wanita original dan wanita jadi-jadian. Kita bimbang ada wanita jadi-jadian masuk ke dalam. Dia pakai purdah, dia duduk je. Senyap je. Senyap di sudut sana. Kita ingatkan tawajuh, kita ingatkan khusyuk, ternyata wanita jadi-jadian yang menyusup. Gitu. Dan kemudian juga saya mohon kepada para para peniaga di luar sana, jangan hanya fokus dengan peniaga. Jaga niaga tak ada masalah, tapi pastikan fokus juga dengar kajian. Kerana kajian bukan hanya untuk jemaah tapi juga untuk para peniaga. Sebab kita sama-sama Muslim, sama-sama Islam, yang ilmu ini penting, perlu untuk kita semua. Jangan sampai kita berniaga tapi kita tak hadir kajian. Tapi kalau kita niaga, lepas tu dengar kajian, maka dua-dua dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi para peniaga di luar sana, kalau yang masih berborak, berbincang-bincang, bercakap-cakap, senyap semasa kajian ini, dengar kajian ini baik-baik supaya kita semuanya mendapat manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca pada sekejap lagi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa duha ini kita insya-Allah akan membincangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dua ayat saja. Dua ayat saja. Dua ayat saja, iaitu surah An-Nur ayat 58 dan 59. 58 dan 59.
Dan seperti biasa selalunya setiap kali kajian, di mana-mana tempat, bukan hanya di sini, di mana-mana tempat saya selalu memberikan satu tajuk. Tajuk itu bertujuan untuk kita tahu ke mana arah perbincangan yang akan kita ulas pada masa itu. Tajuk kita pada pagi ini adalah 3 waktu terlarang. Apa dia? 3 waktu terlarang. 3 waktu terlarang. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, sebenarnya banyak waktu-waktu terlarang, waktu-waktu yang baik, ada disebutkan oleh Allah. Ataupun juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Tapi yang akan kita bincangkan di sini, 3 waktu terlarang. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. 3 waktu terlarang. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Jadi di ayat ini Allah hanya panggil orang beriman. Yang tak beriman tak payah dengar. Yang rasa tak beriman tak ada kewajiban untuk mendengar. Kerana yang wajib mendengar itu adalah orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil. Itu sebabnya jemaah. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, Hakul muslim ala muslim khams. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 5. Maknanya kewajiban kita untuk buat yang 5 ni. Salah satunya apa? Ijabatud da'wah. Kalau dipanggil atau dijemput atau diundang. Ada kenduri, diundang kita, dijemput kita. Kita kena datang. Kecuali ada uzur-uzur syar'i. Kalau tak ada uzur syar'i, dan majlis tersebut, majlis yang disyariatkan dalam Islam, kita dituntut untuk datang. Kerana apa? Kerana kita dah dijemput. Dan kalau tak dijemput, jangan datang. Kerana kalau kita tak dijemput, datang juga, maka makanan yang kita makan adalah haram. Boleh faham? Ini kadang-kadang daripada pergi ke kedai nasi, 15,000, 20,000. Ini ada kenduri ni. Ada makan je lah. Tak boleh kita makan kecuali kita dijemput, kecuali kita diundang, kita dipanggil. Baru boleh datang. Kalau seandainya yang dipanggil tu atau dijemput tu kita seorang. Kemudian kita bawa kawan. Kawan ni tak boleh. Tak boleh. Kerana yang dijemput fulan bin fulan contoh. Itu je, atau fulan dan keluarga. Kalau seandainya itu keluarga, ya boleh. Tapi maksud yang kalau orang biasanya kalau jemput tu fulan dan keluarga. Maksudnya apa? Si fulan dengan isteri atau si fulan dengan suami. Itu maksudnya. Bukan bermakna fulan dan keluarga, kemudian satu lori keluarga dibawa. Mak bapak dia, atuk nenek dia, kemudian cicit dia, kemudian sepupu sepapat dia dibawa semua. Ini melampau namanya ni. Urf yang apabila dalam surat jemputan tadi, fulan dan keluarga. Kan biasa tulis macam tu kan? Fulan dan keluarga. Itu maksudnya apa? Dia dengan isteri. Atau dia dengan suami dan anak kandung dia yang masih di bawah jagaan dia. Itu urfnya. Oleh sebab itu sepupu, sepapat, sepertiga, tak boleh datang. Kecuali dia pun juga ikut dijemput. Dan apabila kita makan, maka kita memakan hak orang lain. Boleh faham? Ini dalam Islam. Dalam Islam, kita tak boleh datang kecuali dapat jemputan. Jangan hanya kerana nak makan, akhirnya kita makan sesuatu yang bukan hak kita. Ustaz, kalau kita dijemput lepas tu kita makan, tapi kita tak masukkan duit, tak ada masalah. Kerana tak ada akad kena datang, kena bagi duit. Kan ada juga kan sebahagian tempat atau segelintir tempat, yang mana dia buat kenduri, lepas tu letak tabung. Dia ada letak tabung. Yang nak masukkan duit, sila. Tak masukkan duit, tak ada apa. Yang buat kenduri, yang buat majlis, jangan berkecil hati kalau orang tak masukkan. Sebab orang dijemput untuk hadir dan untuk makan, bukan untuk menyumbang. Cuma kita sebagai kaum muslimin, yang kadang-kadang kena berfaham-faham lah sikit. Bagi, kan itu saja. Tapi bukan bermakna kena wajib, ada kita bagi. Dan kalau tak bagi, tak berdosa. Kerana kita bukan untuk
Datang untuk membagi. Dan bahkan segelintir para ulama melarang meletakkan tabung sebenarnya. Alasannya apa? Ini adalah separuh daripada peminta-minta. Seperti meminta-minta letak tabung tu. Dia yang buat majlis, kemudian dia pula yang meminta-minta untuk orang menyumbang kepada dia. Cuma kalau ada kemampuan, seelok-eloknya tak payah untuk meletakkan tabung. Tapi kalau ada orang bagi, jangan ditolak. Sebab tak ada doa penolak rezeki. Yang ada doa penolak bala saja. Okey? Ini dipanggil, dijemput. Sekarang Allah panggil orang beriman. Yang Allah panggil orang beriman. So yang rasa tak beriman, tak dipanggil di sini. Oh Ustaz, saya tak beriman, saya kafir. Oh tak dipanggil. So tak payah rasa sangat. Oh saya orang munafik Ustaz, saya orang fasik. Tak dipanggil. Yang dipanggil hanya orang beriman. Kenapa Allah panggil orang beriman? Kerana sayangnya Allah kepada orang beriman. Allah tak nak orang beriman ni tergelincir ke dalam neraka. Dan semua amalan-amalan yang menyebabkan orang beriman masuk ke dalam neraka, Allah tak nak buat macam tu. Maka Allah selamatkan orang-orang beriman. Siapa yang beriman, apa saja amalan-amalan yang boleh menyebabkan mereka tergelincir ke dalam neraka, semuanya, dari yang kecil sampai yang besar, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada tak nak yang nak dengar, ada yang nak dengar dan ada yang tak nak dengar. Di sini Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Apa yang Allah perintahkan? Liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka meminta izin kepada kamu, kepada kalian. Siapa yang minta izin? Malakat aymanukum, hamba-hamba kamu. Lelaki ataupun perempuan. Sekarang tak adalah hamba lagi. Sekarang dah tak ada hamba lagi. Okey, yang ni kita skip. Sebab sekarang ni, dia apa yang ada, kita cakap lah. Kalau yang tak ada, kita skip. Hamba tak ada lagi. Tetapi yang kedua ada. Walladzina lam yablughul huluma minkum. Iaitu orang-orang kanak-kanak, anak-anak kita, atau anak orang lain, atau anak buah kita, atau kemenakan kita. Jadi di KL tu, kemenakan tu disebut anak buah. Di KL, kemenakan tu disebut anak buah. Kalau orang sebut anak buah, jangan ingatkan tu pekerja. Itu maksudnya kemenakan, anak saudara. Jadi anak saudara, apa lagi? Anak saudara kita, ataupun anak kandung kita, atau adik kita, atau sesiapa saja yang belum balik. Buat apa? Liyasta'dzinkum, untuk meminta izin kepada kalian dalam tiga perkara. 3 masa, 3 waktu. Apa yang diminta izin untuk apa? Minta izin jangan menjumpai, jangan masuk begitu saja. Kena minta izin dulu baru boleh masuk. Masuk apa? Masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam bilik. Boleh faham? Jangan ada orang, walaupun dia anak kita. Walaupun anak kita, jangan masuk ke dalam, sebenarnya ni ada asbabun nuzulnya jemaah. Di zaman dahulu, rumah-rumah orang tak ada, tingkapnya ni terbuka macam tu. Macam apa, Masjid Al-Hijrah ni. Terbuka, tak ada lansir, tak ada tirai. Ni di zaman dahulu tak ada tirai. Dan pintu-pintu mereka ni juga tak ada tirai. Dan orang tertiba je masuk. Dan perkara ini menyebabkan apa? Segelintir para sahabat merasa tak selesa dengan apa yang berlaku. Akhirnya diadukan kepada Nabi SAW dan Allah turunkan ayat ini. Alasannya apa? Alasan masih kecil. Tak apa, biarlah masuk. Tak boleh. Bila masuk waktu itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli salatil fajr, sebelum solat fajar. Kalau solat fajar di sini jam berapa? Jam 5. Sebelumnya jam berapa kalau sebelumnya? Kalau sebelum fajar tu solat jam berapa tu?
jam 5 ke atas, maksud jam 5 ke bawah gitu, jam 4, 3, 2, begitu seterusnya. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Yang kedua, ketika waktu kamu melepaskan pakaianmu di waktu zahirah, waktu zuhur. Maksudnya apa? Waktu qailulah. Qailulah ini lebih kurang kalau di sini jam 11 sampai zuhur. Waktu apa dia? Masa qailulah ni jam berapa? Jam 11 kalau di sinilah. Di tempat-tempat lain kita tak tahulah, tempat lain kan macam-macam. Yang jelas lebih kurang 1 jam sebelum zuhur. 1 jam sebelum zuhur. Yang kemudian wa min ba'di salatil isya, dan selepas solat isya. Dan selepas solat isya. Sebenarnya kan ada dalam hadis pun ada juga perkara-perkara yang dilarang. Contoh dilarang solat. Kata Nabi SAW, kami ni kita kaum muslimin dilarang untuk apa? Untuk solat dan menguburkan jenazah kami bila di 3 waktu. Ketika matahari baru terbit, ketika hari zawal, maksud baru terbit, baru matahari baru naik, sampai betul-betul naik. Dia matahari baru terbit tu tak boleh solat. Itu sebabnya solat isyraq tu bukan ketika matahari terbit. Ketika matahari dah naik selepas terbit. Tak ada solat isyraq ketika matahari terbit baru solat, tak boleh. Ini waktu-waktu terlarang. Boleh faham? Ketika waktu matahari baru terbit, dia bergantung kawasan. Kadang sebagian kawasan, contoh kalau di Madinah, kalau musim panas, subuh tu awal. Subuh tu awal, maghrib lama. Contoh, subuh pukul 4, nanti maghrib pukul 7. Lama. Tapi kalau musim sejuk, musim sejuk lain lagi. Malamnya lama, siangnya sekejap. Dia macam itulah kalau di Madinah. Yang jelas, ketika matahari baru terbit, seorang tak boleh solat. Tengah naik dulu, baru boleh solat. Itu yang disebutkan solat isyraq. Sehingga kerana matahari dah terbit tu, maka di sinilah khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahawa isyraq itu adalah waktu duha. Ada yang mengatakan isyraq itu adalah duha. Sebagian ulama lain yang mengatakan bukan. Isyraq, duha. Tapi kenapa? Kerana isyraq itu dibuat ketika matahari dah terbit. Maknanya di awal waktu duha. Adapun duha masih panjang sebelum mula daripada matahari dah naik sampai matahari menjelang zawal sampai di atas kepala. Boleh faham? Waktu matahari di atas kepala tak boleh juga solat sampai tergelincir sikit. Dan kemudian ketika matahari baru terbenam, tak boleh. Sampai betul-betul terbenam. Ini 3 waktu juga. 3 waktu tak boleh solat dan tak boleh menguburkan jenazah. Tapi yang dalam ayat ni bukan itu. Tak ada kena-mengena dengan solat. Masalahnya apa? Masalahnya hanya untuk meminta izin, tak boleh masuk ke dalam satu rumah, tak boleh masuk ke dalam bilik, walaupun itu kanak-kanak, selepas minta izin. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ternyata bukan hanya sekedar mengajarkan kaifiat solat sahaja. Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana cara solat, cara puasa, cara zakat, cara haji, umrah. Bukan itu saja. Ternyata aktiviti kita sehari-hari pun juga diatur dalam Islam. Aktiviti kita sehari-hari diatur dalam Islam. Bahkan sampai buang hajat pun kita juga diatur. Cuba ketika masuk ke Baitul Khala, ketika masuk ke tandas, kita guna kaki apa? Masuk kaki kiri. Lepas tu berdoa. Betul tak? Berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cukup sampai situ. Jangan pakai Allahumma barik lana fima razaqtana sambungannya. Sebab jemaah, kenapa saya kata macam tu? Ada segelintir orang punya kelainan.
di mana mereka tak boleh makan kecuali dalam tandas. Alah, ustaz mengada-ngada. Bukan mengada-ngada, saya sendiri tengok. Tak boleh makan. Saya katakan, ini bukan manusia, ni syaitan ni tu lah. Kerasukan ni. Makan tak boleh. Kalau tak boleh di luar, dia makan tu kena minum, kena di dalam tandas. Pelik Dia kata ni, kalau seandainya contoh buang air berak, kalau dia berak, dia tak boleh berak kecuali minum kopi O. Jadi kopi O tu minum pleng. Ajib kata. Ternyata perkara ini dari tanah air dibawa sampai ke tanah haram. Dan saya tahunya ketika di tanah haram. Ketika kita cek apa namanya, ada keperluan pergi ke tandas, tengok kenapa banyak sangat gelas yang berisi apa namanya, kopi O sini. Ya biasa kita orang macam tu. Suami isteri jemaah. Suami isteri kena macam tu, berak kena minum kopi O. Dan bahkan bukan hanya minum kopi O, dia restoran tu dia bawa makanan diletak dalam tandas. Makan satu, lepas tu baru keluar plung teh. Makan satu, plung. Boy. Di sini belakang tu ada tak macam tu? Jangan sampai pula ada macam. Jadi ketika masuk ke dalam tandas, pakai dahulukan kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika masuk tandas jangan berak dalam menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat. Jangan beristinja menggunakan tangan kanan. Padahal itu bukan bab ibadah pun. Itu buang hajat je. Betul tak? Kan buang hajat bukan ibadah pun. Tapi yang itu pun juga diatur dalam Islam. Itu masalah buang hajat pun diatur dalam Islam. Begitu juga dalam bab muamalat hari-hari kita sesama jiran, sesama kawan, sama adik-beradik, sama anak. Itu juga diatur dalam Islam. Oleh sebab itu tak dibenarkan orang kata sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam. Semua dikaitkan dengan agama. Orang yang cakap ni dua je. Orang jahil atau orang munafik. Boleh faham tak sini? Kadang-kadang kan ketika kita, ini nak boleh sebab dalam Islam hukumnya ni. Allah ni kan tak ada kena-mengena dalam agama. Jangan kaitkan semuanya dengan agama. Ini bukan kaitkan dengan agama. Ini kaitannya dengan perintah dan larangan Allah. Kenapa? Pertama, kerana kita menumpang di bumi Allah. Maka yang namanya penumpang kena ikut rules. Aturan siapa? Aturan si owner. Kita tak ada hak kecuali kita yang punya. Kalau bumi ini kita yang punya, tak ada masalah. If'alu ma syi'tum. Buat suka hati. Tapi masalah bumi ini bukan kita yang punya. Bumi ini yang punya siapa? Allah. Ustaz, kalau macam tu tak payahlah kita duduk bumi. Duduk mana? Duduk bulan. Duduk bulan pun juga punya Allah. Nak duduk di planet lain juga punya Allah. Kalau macam tu tak payahlah alam dunia. Pindah je terus alam barzakh. Alam barzakh pun juga punya Allah. Alam akhirat juga punya Allah. Maliki yaumin din. Allah yang merajai hari kiamat. Oleh sebab itu ketika seseorang takut kepada Allah berbeza dengan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk kita lari, takut kepada Allah kita tak boleh lari. Tapi kita lebih dekat. Kenapa? Kerana kalau takut kepada Allah lari dari Allah, kita nak lari ke mana? Semua tempat itu punya Allah. Maka kerana semua tempat punya Allah, kita kena ikut aturan Allah, bukan ikut aturan kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan itu semuanya bukan untuk bagi kita susah, bukan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah bukan nak yang susah untuk kalian, tapi Allah nak yang bagi senang untuk kalian. Allah ciptakan kita dan Allah tahu apa yang terbaik dan yang terburuk untuk kita. Dan segala yang terburuk untuk kita dah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang baik untuk kita dah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukti sayangnya Allah kepada kita. Cuma kerana kita tak sayang pada diri sendiri, akhirnya apa? Akhirnya kita zalimi diri sendiri. Kita buat pelanggaran. Kononnya dengan buat pelanggaran Allah
Allah rugi? Tak, Allah tak rugi. Itu yang disebutkan dalam surah Yunus, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah tak pernah menganiaya hamba-hambanya, tapi tapi hamba itulah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jemaah dikasihi oleh Allah, itu dalam masalah buang hajat. Begitu juga dengan masalah kita adik-beradik, dengan keluarga, hatta dengan anak sendiri. Ada adab-adab yang diajarkan oleh Allah. Ini Allah sendiri yang mengajarkan. Jarang-jarang jemaah, jarang-jarang ada perkara yang disebutkan secara kekal dalam Al-Quran. Betul tak? Cuba perhatikan, jemaah naik kereta. Ketika naik kereta tu, baca ini, baca itu. Ada tak disebut dalam Quran? Tak ada. Ya kan? Naik kenderaan, kena baca ini, nanti turun kenderaan, guna kaki ini, kena pakai ini. Ada tak? Tak ada. Tak ada aturan tu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang ada yang disebutkan dalam hadis. Namun ada something yang disebutkan oleh Allah direct dalam Al-Quran. Bermakna perkara ini adalah perkara yang very, very important. Yang tak boleh dipandang remeh. Dan di antaranya inilah, antara hubungan orang tua dengan anak. Antara hubungan dengan orang tua dan anak. Sebenarnya, anak kecil kalau buat salah, anak yang belum balik buat salah, berdosa tak? Tak. Anak kecil kalau buat salah, tak berdosa. Dalilnya apa? Di dalam hadis Nabi SAW katakan, Rufi al-qalam an thalath. Diangkat pen dari 3 perkara, dari 3 jenis orang. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim. Orang yang belum balik sampai dia balik. Baby sampai dia balik. Kemudian anin naim hatta yastayqil. Orang yang tidur sampai dia terjaga. Sebab orang tidur dia tak sedar. Kemudian anil majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia berakal, sampai dia sedar. Itu sebabnya orang gila tak berdosa, buat apa pun tak berdosa. Andaikan orang gila membunuh, berdosa tak? Tak. Itu sebabnya ketika ada orang yang cucuk tok imam, cucuk ulama, para asatidah, nanti hujung-hujungnya dia buat gila tu. Supaya apa? Supaya bebas. Kononnya bebas daripada hukum negara dan bebas daripada dosa. Kononnya. Tapi Allah tahu siapa yang betul-betul gila dan siapa yang buat-buat gila. Orang ketika gila, dia tak wajib solat. Ketika gila, tak wajib solat. Jadi kalau dah sedar, baru wajib solat. Cuma jangan pula ketika waktu solat datang, dia gila. Dah habis waktu solat, dia sedar. Ini gila buat-buat namanya ni. Okey? Jadi orang kanak-kanak kecil, apabila dia buat salah, dia buat jenayat atau dia buat dosa, dia tak berdosa. Dia buat maksiat, dia tak dosa. Tunggu dulu, belum habis lagi. Anak-anak, kanak-kanak ni, yang belum balik maksud saya. Balik umur berapa? Balik ni sebenarnya, susah pula nak detect. Sebahagian tempat balik umur 10 tahun dah balik. Dia tak? Segelintir individu 12 baru balik. Namun ada juga segelintir individu yang 8 tahun dah balik. Ada juga segelintir individu 50 tahun tak balik-balik. Sebab apa? Sebab tak solat. Bermakna dia belum balik lah. 50 tahun tak balik-balik dia. 50 tahun tapi tak solat Jumaat. Saya rasa ni mungkin belum balik kot. Jumaat dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anak kanak-kanak yang belum balik buat maksiat, tak berdosa. Buat jenayat, belum ada dihukum. Okey? Cuma apa? Cuma dosanya pindah kepada orang tua. Kita punya anak, buat maksiat, dosa pindah kepada orang tua. Kita anak, buat amal soleh, pahalanya pindah pada orang tua. Sebab dia tak ada pun, dia tak dosa pun. Tak dosa, pahalanya pindah kepada orang tua. Itu yang sebabnya dulu suatu ketika ada seorang wanita
dia datang kepada Nabi SAW untuk pergi haji. Nak pergi haji, lalu dia bawa kanak-kanak, bawa baby. Lepas tu dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau aku bawa baby ni, ini hajinya sah tak? Kalau dia buat seperti biasa? Kata Nabi SAW, sah. Tapi pahalanya untuk orang tua. Ketika dahulu saya pernah bawa haji, anak saya masih kecil, baru setahun setengah gitulah. Setahun lebih kurang lah. Tak sampai 2 tahun lagi. Itu saya buat haji seperti biasa, mula daripada miqat, saya ajarkan dia niat, dia baca niat juga. Kemudian orang tawaf, dia tawaf juga. Orang mabit, dia mabit juga. Orang tahlul, dia tahlul juga. Tapi pahalanya untuk kita. Orang jamarat, melontar jamarat, jumrah tu, dia pun juga melontar juga. Dia ambil surah, ambil batu. Walaupun tak sampai. Tahu kan, lontarkan jauh. Dia macam ni kecil. Sampai situ ya. Tapi pahala dah dapat. Dan pahala itu siapa? Untuk orang tua. Maka bertuahlah orang tua yang punya anak saleh dan salihah. Kenapa? Kerana semua amal soleh dia itu semuanya ditransfer untuk mak bapak dia. Yang dosa pun sama juga. Dosa juga ditransfer untuk mak bapak dia. Kenapa? Jika orang tua tak mendidik si anak. Sebab kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dipimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Seseorang lelaki menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dan ia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dibuat oleh yang di bawah pimpinannya. Jadi seandainya seorang isteri mendedahkan aurat, maka suaminya ditanya oleh Allah. Isteri buat maksiat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditanya? Isteri ditanya, suami juga ditanya. Kerana isterinya juga dah balik. Ada tak orang isterinya yang belum balik? Kalau isterinya belum balik, tu lainlah cerita kan. Tapi kalau isteri, biasanya kan isteri dah balik kan. Istrinya buat maksiat, dia ditanya oleh Allah, dia disoal oleh Allah, dan suami pun juga sama. Bukan main-main gitu ya. Jadi kalau seandainya seorang isteri yang sampai mendedahkan aurat, yang sampai posting video terkinja-kinja atau terkinja-kinja, goyang-goyang, dia upload di TikTok, itu suaminya bertambah berat beban dia di hari kiamat. Maka peliklah seorang suami yang merasa bangga ketika punya isteri yang kaki TikTok. Asyik sibuk menari-nari depan TikTok. Terkinja-kinja depan TikTok. Ini suaminya lagi memberatkan diri sendiri. Begitu ketika anak-anaknya, ketika anaknya buat maksiat, akan lari kepada bapaknya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat jadi lelaki ni cuma. Berat jadi lelaki. Itu sebabnya kadang ramai juga yang lelaki nak jadi pondan. Nak jadi perempuan, alasannya kerana dia berat. Tanggungjawab lelaki ni berat. Berat tanggungjawab. Belum lagi berat untuk memberikan nafkah. Tambah lagi kalau sempat bininya berat. Berganda-ganda berat dia. Sudah berat tanggungjawab dan berat untuk bawa beban. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, ini tanggungjawab seorang suami. Tanggungjawab seorang suami. Tapi kalau seandainya suami dah, dan ini untuk keluarga dan untuk anak-anak juga dituntut siapa? Dituntut isteri. Isteri pun menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Si bapa menjadi pemimpin untuk keluarga dia, adapun si ibu menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Dan ia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan disoal oleh Allah. Oleh sebab itu, apapun dalam Islam yang menyebabkan anak kita tergelincir, itu dah diingatkan oleh Allah. Walaupun dia belum balik. Cuba contoh, saya katakan dalam hadis Nabi SAW, muru auladakum bis salah idza balagha sab'as sinin. Perintahkan anakmu solat kalau umur dia dah 7 tahun. 7 tahun belum balik lagi.
Tapi juga diperintahkan untuk solat. Wadribuhum, pukul. Tapi bukan pukul pakai kayu besar ni. Tapi sebat pakai rotan. Jangan pula kata Nabi pukul. Ambil kayu besar ni. Buat macam ni. Lepas tu cari pula yang berduri. Sengaja yang berduri. Ini balas dendam namanya. Kerana orang tua yang ta'arif, dia apa? Dia dendam kepada apa yang pernah dia rasakan daripada emak bapak. Ni kerana segelintir emak bapak seperti ini ni. Contoh, segelintir emak bapak semasa kecil dia tak dapat perhatian daripada emaknya sendiri. Boleh faham tak? Dulu emak bapak ni semasa kecil ayah dia dan emak dia ni tak perhatian kepada dia, ataupun suka pukul dia, ataupun memang pandang sebelah mata kepada dia. Selepas dia kahwin, dia punya anaknya dibuat yang sama seperti mana yang pernah dirasakan semasa kecil. Dan ini berlaku. Dulu masa kecil, dia ni tak dipandang sangat oleh mak bapaknya. Sebab mungkin dia ni anak sulung. Akhirnya, atau mungkin mak bapak ni jahat sikit lah, atau suka pukul lah dia kerana dia merasa anak sulung. Sementara yang dikasih itu anak bungsu. Dan dia benci dengan perangai seperti itu. Dia benci. Tapi yang menjadi masalahnya, ketika dia dah menjadi emak bapak, dia buat perkara yang dia benci untuk anaknya sendiri. Ini orang tua biadab nama jemaah. Dia benci dengan orang, buat perkara tertentu, tapi dia buat yang sama. Sama seperti orang sekarang yang demo, ikan ini yang berlaku tu. Dia benci dengan orang-orang corruption. Corruption tu apa? Mencuri. Mencuri duit rakyat, mencuri duit orang awam. Kan gitu. Tapi dia sendiri pun mencuri. Fasiliti umum dihancurkan, dibawa besi-besinya. Dibawa besi dijual. Kereta orang dirosak, lepas tu besi-besinya dibawa. Sampai signboard, batang signboard, tak ada salah pun itu dicabut, dijual. Ini pencuri. Ini pencuri. Mentaliti pencuri. Dia benci dengan pencuri, dia pun juga mencuri. Ini manusia biadab. Ini manusia biadab. Bahkan yang orang tak ada apa, tak ada salah, kedai-kedai yang mungkin dekat dengan kawasan yang berlakunya demo, itu pun habis dijarah, habis diambil barang-barang mereka. Sampai mall yang jauh tak ada apa pun, sengaja datang ke mall, ambil barang-barang orang. Apa ni? Ini perompak, dosa besar. Dia benci dengan ahli politik yang mencuri, yang corruption. Ternyata dia punya mentaliti pun sama, pencuri dan ngerompak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana negara ini akan baik? Begitu juga dalam rumah tangga. Jika emak bapak tak suka dia diperlakukan buruk oleh emak bapaknya sewaktu dia kecil, maka ketika itu dia jangan buat perkara yang sama untuk anaknya. Ini mak bapak biadab namanya. Kerana kalau dibuat seperti itu, maka nanti anak itu akan punya jangkitan sifat buruk daripada mak bapak, dan dia akan buat seterusnya kepada anaknya, kepada cucu seterusnya. Akan rosak. Apa yang benci kita tengok orang, jangan pula kita buat. Okey. Cuma dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak salah, kalau mak bapak tak tanggungjawab, dia tak mendidik, dia akan kena. Kemudian jemaah dikasih oleh Allah, wadribuhum, pukul mereka kalau dah umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Kalau dah 10 tahun, kemudian asingkan katil dia, tempat tidur dia. Pada 10 tahun belum balik. Sebab apa? Sebab dibimbangkan dia dah faham aurat wanita. Dia dah faham aurat lawan jenis dia. Jika dia perempuan, dah faham aurat lelaki. Jika dia lelaki, dah faham aurat perempuan. Dan ketika yang menjadi masalah di sini, nanti berlaku sesuatu yang bahaya. Boleh jadi zina sedarah. Dan di antara perkara, sebab dalam Islam ni, Allah katakan, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Dan semua jalan-jalan menuju zina, semuanya diharamkan dalam Islam. An-nahyu bi syai'in nahyin bi wasail hukmul maqasid. Sesuatu yang dilarang, maka jalan menujunya juga dilarang. Oleh sebab itu, anak tu diajarkan adab supaya macam inilah. Supaya tahu. Kerana anak kecil ni, dia ni ibarat rebung. Tahu rebung? Dia masih boleh dibentuk. Tapi kalau dia jadi buluh,
dia keras. Dibentuk pun, kalau tak pandai-pandai bentuk, dia akan sebat kita. Tahu buluh kan? Buluh ni, kalau tak pandai-pandai ni, terlepaslah. Pop! Dia akan sebat kita. Betul tak? Kalau buluh tak, kita boleh bentuk. Jadi dari buluh ni, dari yang kecil ni, dia diatur. Wahai anak-anak, kalian kalau masuk ke dalam rumah mak bapak, maksudnya jumpa mak bapak, masuk ke bilik mak bapak, tak boleh masuk begitu saja. Kena ketuk pintu. Diajarkan dalam Islam. Ketuk pintu. Bila di waktu 3 waktu tadi. Sebelum solat subuh, di waktu Qailulah. Qailulah ni 1 jam sebelum zuhur. Dan kemudian selepas solat Isyak. Jadi bermakna kalau dikira dari lepas Isyak sampai subuh. Dari lepas Isyak sampai subuh. Kerana kan sebelum subuh tu kan sama juga malam kan. Berarti lepas Isyak sampai subuh dengan waktu 1 jam sebelum apa? Sebelum zuhur. Kalau nak masuk ketuk, selebih daripada itu tak ada masalah. Itu yang disebutkan dalam ayat ni, thalathu auratil lakum. Itu 3 aurat bagimu. Itu 3 waktu aurat bagimu. Maksudnya apa? Ketika itu manusia akan biasa terdedah auratnya. Ketika tidur, terdedah aurat. Bayangkan ketika emak tengah tidur, terdedah auratnya. Nampak oleh anak-anak masuk tengok emaknya terdedah aurat. Kan tak elok. Jadi kena minta izin dulu. Dari sini juga, tapi selebih daripada itu, laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Lebih daripada waktu itu, tak ada masalah. Tak perlu minta izin pun. Contoh, sekarang ni, waktu duha ni. Anak tu masuk. Tak ada masalah, tak berdosa. Sebab apa? Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Kerana di antara kalian, saling suka keluar masuk. Suka berjumpa di waktu-waktu selain daripada 3 waktu tadi, maka tak ada masalah. Kerana kalian pun saling memerlukan. Anak memerlukan mak bapak dan mak bapak memerlukan anak. Dan tak perlu minta izin selain daripada waktu itu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita juga faham jemaah, bagi emak bapak jangan pakai pakaian yang seksi melampau di hadapan anak walaupun anak tu belum balik. Tahu seksi melampau? Ni bagi ada pula seksi melampau, ada seksi tak melampau kan? Ada seksi melampau, seksi dekat separuh bugil. Di hadapan anak-anaknya. Dia hanya boleh di depan suaminya saja. Di depan anak-anaknya walaupun anak tu belum balik, tak boleh. Kerana apa? Kerana ini adalah peluang-peluang celah-celah syaitan untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Kadang anak-anak tu walaupun belum balik, dia dah faham aurat wanita. Atau boleh jadi dia belum balik, dia dah faham aurat lelaki. Bayangkan kalau seandainya ini bapaknya pergi keluar rumah, lepas tu pakai buka baju, pakai seluar pendek, lepas tu di atas lutut. Ketat pula tu. Nampak oleh anak perempuan dia. Kan bahaya. Tak boleh. Jadi mendedahkan aurat di hadapan anak pun juga tak boleh. Mendedahkan aurat di hadapan anak, aurat-aurat yang sensitif maksudnya. Aurat-aurat sensitif tak boleh. Tapi kalau aurat-aurat yang tak sensitif seperti ini, kalau bagi perempuan, leher ke atas, ini tak ada masalah. Tangan ke bawah, siku ke bawah, tak ada masalah. Tapi kalau dah sampai perut, sampai dada, ini lain. Ini aurat-aurat, had yang sensitif. Aurat yang sensitif tak dibenarkan untuk menampakkan kepada anak walaupun anak tu belum balik. Belum balik. Dan kemudian juga jemaah dikasihi oleh Allah, Allah katakan apa? Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dun. Selain pada 3 waktu tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kerana apa? Kerana kalian saling selalu berjumpa, keluar masuk, berjumpa dan saling memerlukan. Jadi si orang tua memerlukan anak dan anak juga memerlukan orang tua. Itu juga di dalam Islam jemaah, tak boleh bagi orang tua yang pilih kasih dengan anak.
Kerana orang tua perlu anak dan anak juga perlu orang tua. Betul tak? Kerana ada segelintir kaum muslimin dah mengaji, kalau tak mengaji okey, dah mengaji. Tapi dengan anak tu pilih kasih. Dengan anak pilih kasih. Tengok dulu. Anak ni macam mana? Anak ni smart ke bodoh? Kalau anak ni smart, okey, selalu di up. Selalu dibanggakan. Bagi anak bodoh baru bercakap, engkau tak tahu apa, senyap je, senyap. Tapi ketika anak tu yang smart, apa nak? Kemudian kalau anak yang smart, yang beautiful, yang handsome, nak something, dia request something, nak apa nak? Okey, esok mak belikan. Esok bapa belikan. Tapi kalau anak tu yang mungkin tak smart, kemudian tak juga handsome, tak juga cantik, minta tu, Allah yang lama aje lah pakai. Ya kan? Dan kalau dia dah besar, tengok anak yang dah besar ni, siapa anak yang dah besar tu. Kemudian kerja di sekolah di tempat yang Masya Allah. Kemudian dapat bekerja yang luar biasa, yang gajinya besar. Bahkan jadi sampai CEO, jadi bos ini, bos itu. Kalau datang balik rumah, welcome. Welcome my son. Dia datang, bahkan belum datang pun, dia dah siap. Bila datang esok, mak dah siap pergi ke pasar, masak-masak. Abah pun macam tu juga, siap. Siapkan semua. Jiran yang tak tanya pun tanya, anak aku tu yang jadi CEO, jadi bos di sana, dia balik kampung esok. Orang tak tanya pun dia bagi tahu. Tapi kalau seandainya ada anak yang mungkin kerjanya kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, datang balik kampung, kau balik juga. Susah kau balik. Seolah-olah keberadaannya tak diharapkan oleh mak bapak dia. Kita tak tahu jemaah. Kita tak tahu siapa yang lebih berbakti. Bahkan kadang bukan anak saja. Kadang-kadang dengan cucu-cucu pun juga terlibat. Jika cucu itu berasal daripada anaknya yang kaya. Apa nak apa? Okey, tak nak makan ini. Mak, apa yang opa nak buat? Nenek nak buat apa? Okey, nenek masakkan. Malam-malam masakkan juga. Tapi ketika ada cucunya daripada anak yang miskin, Allah makan aja lah nasi sejuk. Tak apa. Mana boleh makannya. Bahkan nasi tu kadang-kadang dah keras, dah macam kerak je mah. Makan aja lah. Yang penting orang tak ada makan situ. Dengan cucu yang dari keluarga miskin, dia buat perlakuan macam tu. Tapi dengan cucu yang daripada anak yang kaya, apa? Jaga kesihatan. Tak boleh buat ini. Kita tak tahu siapa anak yang berbakti di masa yang akan datang. Boleh jadi anak yang dibanggakan selama ini. Ketika mak bapaknya meninggal, apa dia? Dia hanya boleh telefon dari jauh. Berapa kurang duit? Aku kirim. Aku tak boleh cancel sebab aku dah booking flight untuk pergi ke Eropah. Ke Europe. Nak pergi apa? Dah nak bawa bini aku. Padahal mak bapaknya sakit. Kadang anaknya yang dia pandang sebelah mata, itu yang setia menguruskan mak bapaknya ketika sakit. Dan bahkan ketika mak bapaknya meninggal, dia yang mandikan, dia uruskan jenazah. Bahkan dia yang turun ke liang lahat. Kita tak tahu anak siapa yang lebih berbakti. Oleh sebab itu, pilih kasih di antara anak perbuatan yang dicela dan dibenci oleh Nabi SAW. Ada salah seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Nu'man ini di antara anak kesayangan si Bashir. Jadi suatu ketika dia memberikan, Bashir ini ayahnya memberikan hadiah kepada Nu'man. Lalu dipersaksikan dia datang kepada Nabi untuk Nabi sebagai saksi kalau hadiah ini memang untuk si Fulan, untuk si Nu'man. Maka Nabi SAW bertanya, alaka waladun siwa hadha ya Bashir? Wahai Bashir, engkau punya anak tak selain daripada Nu'man? Naam, aku punya anak. Awahabta lahu mithla hadha? Engkau bagi tak sama dengan apa yang kau bagi kepada si Nu'man? Dia katakan, la, dia je. Fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawr. Oleh kerana itu, engkau jangan jadikan aku sebagai saksi atas perbuatanmu yang tak adil ini. Nabi tak suka. Ya Bashir, kau suka tak kalau seandainya anak-anak engkau ni, kalau ada 5 orang berbakti kepada engkau? Dia katakan, ya suka ya Rasulullah. Maka anak itu pun juga suka kasih sayang mak bapaknya terbagi sama di antara mereka. Jemaah dikasihi oleh Allah. Dan ini banyak dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada cerita seperti ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada cerita seperti ini. Hadis ini.
tentang Nu'man bin Bashir. Jadi anak perlukan orang tua perlukan anak. Jangan mentang-mentang, oh saya ni sekarang tengah kuat. Ni ada juga segelintir bapa-bapa macam tu. Saya tengah kuat, saya boleh cari duit sendiri. Anak biarlah urus sendiri-sendiri. Nanti kalau kita dah tua, ternyata anak tu berjaya, baru kita tahu minta belas kasihan daripada anak. Ini adalah mengajarkan, ini adalah ajaran yang Allah tetapkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan yang ayat yang ke-59 yang terakhir. Yang ada soalan boleh cepat hantar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Tetapi kalau anak-anak tersebut dah balik, tadi kan anak yang belum balik ni. Anak belum balik. Kalau anak tu dah balik, maka selain daripada waktu yang 3, waktu-waktu bila-bila pun dia kena masuk minta izin. Seperti mana orang lain, orang dewasa minta izin. Contoh, dalam bilik kita, anak kita dia dah balik, tak boleh main buka masuk gitu je. Dia kena minta izin, ketuk. Mak, abah, masuk kata emaknya. Masuk. Kalau tak boleh masuk. Bila diajarkan dari kecil, kalau tak dari kecil diajarkan, dia besar dia tak faham. Dia dah jadi buluh. Tapi kalau dari kecil diajar, baru dia faham. Boleh faham? Jemaah ni macam melotot dia tengok saya. Seram kali. Serius, jangan serius sangat. Ini pentingnya dalam Islam. Ternyata Allah juga mengatur segala sesuatu, bukan hanya apa? Kaifiat, ibadah saja. Tapi juga masalah muamalah, termasuk juga muamalah dengan anak-anak sendiri. Jadi anak tu tak dibenarkan masuk, kalau dah balik, bila-bila masa, anytime. Bukan, kalau yang belum balik kan 3 waktu tadi. Ya kan? Lepas isyak sampai subuh. Lepas tu, waktu Qailulah. Itu yang belum balik. Itu belum balik 3 waktu tu. Selain 3 waktu tu, tak apa. Contoh jam 8 pagi, jam 9 pagi, atau jam berapa tu? Jam 2 tengah hari. Masuk gitu je, jumpa mak apa, masih dibenarkan. Tapi kalau dah balik, tak boleh. Kalau dah balik, kena minta izin. Tak boleh main-main gitu je. Tak boleh main masuk-masuk gitu je. Kena falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Maka hendaklah mereka meminta izin seperti mana orang dewasa lain minta izin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikianlah ayat-ayat Allah. Allah terangkan. Ayat-ayat Allah yang Allah sendiri terangkan. Untuk siapa? Untuk kalian, untuk hamba-hambanya. Jarang-jarang Allah terangkan, ini Allah terangkan. Dan ini 2 kali. Di ayat sebelumnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Tengok, di ayat 58 sama, maksudnya sama. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Ya kan? Wallahu alimun hakim. Sementara di ayat yang ke-59, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Maknanya sama. Walaupun bunyi bunyi ayatnya lain, tapi maknanya sama. Allah terangkan 2 kali Allah sebut. Demikianlah Allah terangkan untuk kalian ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mengetahui apa yang dibuat oleh hamba-hambanya. Allah tahu. Allah tahu apa yang dibuat oleh hamba-hambanya. Yang baik ataupun yang tak baik. Yang sengaja maupun tak sengaja. Allah tahu. Dan Allah juga Maha bijaksana. Kalau seandainya orang itu buat kerana tersilap atau kerana terlupa, Allah tak hukum. Biasalah kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam bersalah. La yakhlul insan minal khata'. Manusia tak lepas daripada kesalahan. Tapi selain dan siapa yang buat dengan sengaja, maka dialah yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi apa dia?
inti poin daripada kajian kita? Ingat tak? 3 waktu terlarang. Terlarang apa? Anak masuk ke bilik mak bapak kecuali dengan izin. Selain daripada 3 waktu terlarang ni boleh. Itu kalau belum balik. Kalau dah balik, harus minta izin anytime. Okey? 1. Yang kedua, emak bapak tak boleh memperlakukan anaknya sesuatu yang pernah dia benci dari apa yang dia pernah terima daripada emak bapaknya sebelum. Boleh faham? Kalau emak bapak dia dulu, yang sebelum masa dia kecil-kecil, emak bapaknya jahat, tak bertanggungjawab atau pilih kasih, jangan pula ketika dia dah jadi emak bapak pula, dia buat perlakuan yang sama untuk anak-anaknya. Time-time macam ni selalu ada gempa di sini ya. Pekan lepas. Bang Zerik, tolong ingatkan orang tu. Jangan time-time dengar kalau tengah kajian, tolong stop sekejap. Setengah jam je. Lepas tu sambung lagi. Yang kedua, yang ketiga, jangan pilih kasih di antara anak. Tak boleh pilih kasih, tak boleh. Haram pilih kasih jemaah. Haram pilih kasih. Setiap anak walaupun dia lemah pasti punya kelebihan yang orang lain tak punya. Masya-Allah. Tu yang saya cakap kumpulkan cepat baru tahu saya. Banyaknya tak kuat ni. Okey. Dah saya jawab je direct jemaah. Banyaknya. Oh di sini ada sesuai, cantiknya perempuan ni. Sesuai tema. Di luar tema. Dibagi je mah. Luar biasa. Ini di luar tema. Di luar tema. Mana yang lebih banyak di luar tema? Ternyata di luar tema lagi banyak. Itu sebabnya setiap kajian soal jawab, itu lebih saya fokuskan sebab apa? Kerana setiap kita ni punya problem lain-lain. Kadang tema yang disampaikan oleh ustaz itu tak sama dengan apa yang kita alami. Jadi ketika kita nak datang ke majlis ilmu supaya masalah problem kita settle kan itu. Itulah ada soal jawab. Dan kadang soalan kita itu kadang mewakili kawan kita. Itu juga. Dan apabila orang dapat ilmu asbab kita, maka kita pun juga dapat pahala. Okey, sekarang kita jawab yang dengan sesuai tema dulu. Satu-satu kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Bagaimana kita pergi undangan, diajak kawan tapi kita tidak diundang? Yang diundang kawan kita, bagaimana hukumnya Ustaz? Dah saya jelaskan tadi. Tak boleh datang. Kecuali kita dapat undangan juga. Kita dapat jemputan juga. Walaupun bukan dari kertas. Call saja atau mungkin WhatsApp saja. Ini pun juga undangan, jemputan boleh. Kita datang. Kalau kita dapat. Kalau kita tak dapat, hanya kawan saja yang dapat. Kawan tu boleh pergi, kita tak boleh pergi. Kalaupun kita pergi, kita diri je di tempat parking. Diri je tempat parking, jangan masuk. Kerana itu bukan hak kita memakan makanan yang ada di kenduri tersebut. Allahu Ta'ala alam bissawab. Ustaz, bolehkah memukul anak laki-laki usia 11 tahun jika ia tidak solat ke masjid? Bukannya laki-laki, anak perempuan pun sama juga. Kalau dah 10 tahun, wadribuhum kata Nabi, pukul. Tapi pukul jangan pakai kayu besar. Pakai sebat kecil untuk mendidik, bagi dia takut. Lepas takut, nanti bagi dia kesedaran, nasihat sedikit demi sedikit. Supaya nanti dah dewasa, dia tak tinggalkan solat. Ustaz, kita dah didik, ternyata dah besar, dia ternyata tinggalkan solat. Itu dah di luar kawalan kita. Apatah lagi kita dah meninggal, ternyata anak selepas kita, dia derhaka kepada Allah, kita dah bebas daripada soalan. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam. Bismillah. Ustaz,
bila seorang koma, apakah harus tetap solat? Macam mana orang koma solat? Orang koma ni separuh mati, macam mana dia solat? Kalau dia solat bermakna dia tak koma namanya. Tapi kalau seandainya, seandainya dia ni tersedar, maka dia solat. Maka dia solat. Kalau dia sedar. Kalau seandainya dia tak sedar sampai puluhan tahun, maka dia dah bebas. Tapi itu jarang pula ada orang koma sampai puluhan tahun. Tapi biasanya koma sehari, 2 hari saja. Sebab kata Nabi SAW, kalau orang yang terlupa solat atau tertidur, maka falyusalli idza dzakaraha, maka solatlah dia ketika dia mengingatnya. Contoh kita tidur kan? Tidur subuh jam 5 contoh. Ya kan? Jam 4.45 kan subuh. Kemudian dia tidur terbabar sampai pukul 7 atau pukul 8. Ini waktu duha ni, subuh dah lepas. Maka solat tak ada masalah. Maka solatnya tetap sah. Okey, Allah Taala alam. Bagaimana setelah waktu zuhur? Bobok siang, amboi. Bobok ni aja. Apa ya? Tidur. Bahasa apa tu bobok? Bahasa sayang. Esok panggil bini, bobok. Itu. Bagaimana? Nantilah saya cuba. Panggil isteri. Bobok, sini bobok. Bahasa sayang kata jemaah. Bagaimana dengan setelah waktu zuhur, bobok siang? Apakah termasuk waktu terlarang juga anak masuk ke kamar? Kerana umumnya orang kita istirahatnya ba'da zuhur. Masya Allah. Jawabannya yes. Kenapa di sini dikatakan waktu qailulah? Kerana memang sunahnya itu tidur waktu qailulah. Dan di zaman sahabat memang qailulah itulah yang qailulah itu yang waktu tidur. Kalau di tempat kita qailulah itu tak boleh tidur. Dia itu kena settlekan kerja dulu sampai habis, nanti dah zuhur baru boleh tidur. Jadi sebenarnya illah dia. Tujuan dia apa? Tujuannya supaya ketika orang tu tengah berehat, mungkin terdedah auratnya, maka jangan sampai oleh anak-anak. Walaupun anak sendiri. Maka kalau di tempat kita, urfnya mungkin selepas zuhur, qailulah tak ada, tapi lepas zuhur, maka itu pun juga datang kena minta izin. Allahu Ta'ala alam. Sikit ni sesuai temanya. Ni yang tak sesuai tema. Tengok. Bismillah. Ini airnya pahit sikit. Rasa ada racun ke tak? Risau pula. Lepas kajian nampak tak sedar lagi ni. Dia cakap kopi pahit tak? Kopi pahit. Tapi kopi pahit putih je nampak. Kopi pahit bening. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Ketika kita sedang berwuduk, terus kita kentut sebelum selesai. Apa kita perlu mengulang wuduk kita dari awal? Yes. Jangan pula disambung. Basuh muka, basuh tangan, lepas tu basuh kaki. Kentut, trin, kaki je sambung. Bukan. Ulang dari awal. Okey. Kecuali tawaf. Kalau tawaf, kita contoh, tawaf tu ada 7 pusingan. 1, 2. Terbatal. Wuduk, sambung aja berapa tinggal? Tinggal 4. 4 sambung. Tak perlu diulang dari awal. Itu tawaf. Kalau kentut lain. Jangan pula berkira pula air. Okey. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Sila. Apakah berdosa kalau kita membayar sejumlah uang kepada perusahaan tenaga kerja atau ejen untuk mendapat pekerjaan? Contoh, ejen saya ada pekerjaan. Kalau kamu diterima perusahaan ini, kamu harus bayar 10% dari gaji kamu. Jadi, kalau seandainya, kalau itu dalam bentuk upah,
bentuk upah dia yang carikan kerja, carikan kerja, maka tak ada masalah. Kalau dia yang carikan kerja, dia carikan job, lepas tu aku dapat job, kau nak bagi aku kena, aku yang susah cari, okey, kerjakan, tak ada masalah. Cuma kalau seandainya bukan seperti itu, maka lihat dulu, ada kes-kes yang tak boleh, bahkan ada yang termasuk rasuah. Contoh, kita dah diterima, tak diterima, kita apply di suatu tempat kerja. Masa ketika apply di tempat kerja tersebut, kita tak diterima, contoh, kita tak diterima. Lepas tu kata ada ada staff di sana lah. Kau nak aku luluskan tak? Okey, tapi kau bagi aku sekian ya. Ini haram ni. Ini namanya rasuah. Ar-rasyu wal murtashi finnar. Orang yang memberikan rasuah dan menerima rasuah di neraka. Namun ada juga yang ketika kita sebenarnya dah diterima, tapi dipersukar tak boleh masuk. Pekerjaannya halal ya, masuk pekerjaan mungkin bengkel atau apalah. Tak boleh masuk, pada kita dah memang pakarnya dan kita dah diterima, cuma dipersusah, kena bayar. Maka di sini yang berdosa adalah yang menerima, yang memberikan tak berdosa. Boleh faham? Jadi ar-rasyu wal murtashi finnar, orang memberikan sogok dan yang menyogok itu di neraka, itu lihat situasi. Ada kalanya yang hanya menerima saja yang berdosa, yang memberi tak berdosa. Okey, Allah Taala alam bissawab. Izin bertanya Ustaz, sila. Jika kita lupa solat asar dan ingatnya ketika sudah masuk waktu dilarang solat, apakah kita langsung solat atau diqadok setelah maghrib di waktu asar hari berikutnya? Solat di waktu itu juga. Bila kata Nabi SAW, fal yusalli idza takaraha, hendaklah dia solat ketika dia mengingatnya. Bila ingatnya? Ketika itu. Tak perlu ditunda nanti lepas maghrib ke, lepas isyak ke, qadok atau esoknya, tak perlu. Contoh tadi asar terlepas, nanti ingatnya bangun dekat-dekat pukul 6 atau pukul 6 5 menit. 6 5 menit. Ini kan sebenarnya waktu-waktu tak boleh ni. Matahari dah dekat gelincir kan, tak boleh. Tapi kalau kita tertidur, tak apa, solat idza dzakaraha, ketika mengingatnya. Allah Taala alam. Ustaz, ya, apakah seorang kanak-kanak yang berbuat dosa wajib bertaubat ketika dewasa kelak? Bertaubat, sebenarnya ketika seorang tu salah dia kena bertaubat. Jangan tunggu dewasa dulu. Cuma masalahnya, kalau seandainya orang dia dewasa dan dia teringat kesalahan yang lama, kemudian dia bertaubat, dan maksudnya dia tak balik lagi buat, maka bertaubat. Maka bertaubat. Cuma jangan sampai diulang lagi. Ini taubat, lepas tu nanti dibuat lagi. Okey, Allah Taala alam. Ustaz, apakah memberi hadiah kepada dosen kerana baru balik kampung memberi oleh-oleh itu termasuk dalam sogok menyogok? Ustaz, ini namanya ghulul namanya. Ghulul, harta khianat. Termasuk hadayal ummal, memberikan hadiah kepada dosen, kepada guru. Ini tak boleh. Kita tak boleh bagi hadiah kepada orang yang dah bergaji tetap. Kecuali kita dah tak ada urusan dengan dia lagi. Boleh faham tak? Tak ada urusan dengan dia lagi. Kalau tak dibagi tak lulus. Patutnya kita dah lulus dah. Dosen tu perlu diadukan cuma. Kalau ada macam tu, dosen tu perlu diadukan. Jadi dia macam ni. Tak boleh memberikan hadiah dan juga menerima hadiah bagi orang, contoh orang tu dah dapat gaji tetap. Dia tak boleh menerima hadiah daripada klien dia atau customer dia. Dia dapat gaji tetap. Dari atasan dia dapat gaji tetap. Kenapa? Kerana kalau seandainya dia dah diterima hadiah ni diterima, nanti dengan customer atau klien yang sanggup lalu bagi hadiah, dia layan dengan baik. Ada klien-klien yang tak bagi hadiah,
dia layan dengan buruk. Padahal dia dah digaji untuk melayani semua. Begitu juga dengan dosen, dengan guru. Dia dah dapat gaji dari atas untuk melayan semua pelajar. Tapi yang menjadi masalah, ini parents daripada pelajar ni selalu bagi hadiah. Maka dilayan dengan baik, dibagi nilai tinggi. Sementara yang parents yang tak pernah bagi ni, ni mak bapaknya kedekut, dibagi nilai rendah. Kemudian tak layan dengan baik. Padahal dia dah digaji untuk melayani semua. Maka ini adalah perbuatan yang tak dibenarkan dalam Islam. Kecuali kalau dah lepas, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dengan sekolah. Tak ada ikatan dengan sekolah, maka tak ada masalah. Okey, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dulu sewaktu menaiki rumah baru, orang tua pernah memintakan obat dari kampung dan ditanam di sekitar rumah dengan tujuan supaya diberikan tenang dan kebaikan untuk penghuni rumah. Apakah benda tersebut perlu diangkat kembali? Cuma posisinya anak tidak tahu pasti di mana. Mohon solusinya. Yes, perlu diangkat dan dibuang kembali. Itu namanya tangkal. Azimat-azimat. Kata Nabi SAW, Man allaqata tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengantungkan tangkal-tangkal atau letakkan tangkal-tangkal di dashboard kereta dalam rumah, maka dia dah menyekutukan Allah. Kalau mati tak bertaubat kepada Allah, maka pupus semua amal solehnya. Dan ia akan diharamkan masuk ke dalam surga. Cuma kalau tak tahu tempat mana ya mak saya letak di mana, sebab rumah pun dah besar, tak tahu lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberikan beban kepada hamba kecuali semampunya, dan tak perlu bersusah payah sampai kopek semua rumah, tak perlu, biarkan saja. Yang penting jangan diyakini ia boleh memberikan manfaat dan mudarat. Allah Ta'ala alam. Masih boleh lagi? Dah habis? Dah habis ya? Masih banyak yang atas soalan. Sikit lagi ya. Ini bagus soalannya. Bagus-bagus soalannya. Tapi panjang-panjang kena dijawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya. Sila. Apakah harta warisan boleh untuk umrah satu keluarga? Syukran. Harta warisan siapa? Kalau harta warisan dia boleh. Kalau harta warisan orang punya dia ambil untuk umrah, tak boleh. Jadi siapa punya harta warisan ni? Contoh dia punya bahagian. Dia dapat bahagian 1M. Dia bawa satu keluarga, jangan satu keluarga, satu kampung pun bawa, sila. Itu harta dia. Tapi ni harta warisan orang punya, lepas tu dia ambil, dia belum bagikan, lepas tu dia bawa. Ni tak boleh, ini haram. Jadi bergantung harta warisan siapa yang dia pakai. Okey? Allah Ta'ala alam. Ingat dia, harta warisan itu tak boleh dibagi mimba' diwasiyati yusina biha audain. Kecuali selepas hutang jenazah itu dibayarkan dan wasiat-wasiatnya ditunaikan. Berapa saki bakinya, barulah difaraidkan. Tapi kalau hutangnya belum dilunaskan, kemudian wasiatnya belum ditunaikan, tak boleh dibagi. Andaikan duitnya ada 1M, ternyata hutangnya 950, bagi 90, tinggal 50M. 50 ni ada wasiat 50 juta. 50 juta ni ada lagi wasiatnya, tinggal 20 juta, tinggal 30 juta. 30 juta tu dibagi walaupun asalnya 1M. Begitu cara dia. Okey? Allahu Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Bagaimana hukumnya kalau kita bersedekah pada anak yatim atau pada yang lainnya, bilangkan minta doanya atas kesembuhan atau dimurahkan rezeki pada kesembuhan daripada Allah, Ustaz. Bersedekah kemudian minta doa daripadanya. Boleh, tak ada masalah. Yang seperti ini boleh. Berwasilah dengan amal soleh. Kita minta tolong doakan saya. Kemudian bersedekah kepada dia. Boleh. Tapi kalau sampai minta doa untuk berapa orang? 2 orang. Kedua orang kena 100.
Berapa orang? 3 orang. Oh, 3 orang kena 50. Alah, diskon lah. Jangan macam ni. Kalau ada macam tak payah minta doa pada dia. Kalau ada tawar-menawar lah. Tapi kalau dibagi sedekah, kita terima. Tak ada masalah. Kerana di antara kita tak tahu doa siapa yang Allah terima. Boleh jadi doa daripada orang. Boleh jadi jazakallahu khairan. Semoga Allah bagi kebaikan, membalas kebaikan kamu dengan yang lebih baik. Allah bagi yang terbaik dengan macam-macam. Boleh jadi dengan kesihatan. Maka ini dimbolehkan. Allah Ta'ala alam. Jemaah, ini banyak soalannya. Tak sempat saya jawab. Masa dah habis. Kalau saya jawab juga nanti sampai pukul 11.30 nanti. Kasihan jemaah yang lain. Okey, cukup ya. Tapi saya mohon maaf kepada jemaah yang tak terjawab soalan. Dan saya mohon juga, terlupa saya ingatkan. Kalau setiap soal jawab, jangan ada jemaah di belakang sana yang bercakap-cakap. Ya. Jangan ada yang bercakap. Dah, cukuplah sini dulu. Soalan ni nanti saya jawablah. Saya jawab. Bila saya jawab? Rabu malam saya jawab. Kajian sini Rabu malam, kan saya ada kajian Rabu malam, saya jawab. Jemaah, macam mana kita? Hadirlah lagi. Hadir kajian Rabu malam, nanti saya jawab insya-Allah. Okey? Waktu lagi? Tanya sikit. Berapa sikit, Pak? Okey, sila, Pak. Cuba dulu, Pak. Okey. Hmm. Sebenarnya jawabannya panjang, tapi saya singkat je lah ya. Saya singkat dia. Jadi macam mana kita kena taat ulil amri sementara banyak kebijakan-kebijakan dia atau arahan-arahan dia yang tak selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Tak selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri kamu, pemimpin kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ayat itu tak sampai situ, masih ada sambungannya. Fa in tanaza'tum fi syai'. Apabila kamu ada berselisih antara kalian, farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau seandainya kepada ulil amri kita wajib tahan. Alal mar'in muslim as-samu wa ta'a fi ma ahabba wa karih. Seorang muslim itu wajib mendengar dan taat atas apa yang diarahkan oleh pemimpinnya. Illa ayyumara bi maksiyah. Kecuali dia mengarahkan kepada maksiat. Fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia menyuruh kita untuk buat maksiat, maka tak wajib kita untuk mengikutinya. Itu kata Nabi SAW. Cuma bukan semua arahan daripada pemimpin itu maksiat. Walaupun kadang-kadang dia tak ada pun dalam Al-Quran, tapi dia tak bercanggah. Contoh, pakai helmet semasa bawa motor. Ada tak dari Quran atau hadis kena apabila bawa motor kena pakai helmet? Pakai sabuk pengaman ya kan? Kalau di Malaysia namanya tali geledah namanya. Kalau tali geledah, kalau net Air Asia tu tahu ni, pakaikan tali geledah. Maksudnya apa? Pakaikan ni. Kalau pakai ini kan tak ada dalam Quran dan Sunnah, tak ada pun. Cuma perintah ini tak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini untuk maslahat kebaikan kita. Maka ini kena juga ditaati. Panjang cerita ni. Itu saya katakan, kalau saya tahu panjang macam ni, bagus saya jawab ni semua. Kalau cerita masuk ke cukai, itu dah panjang kajian saya.
Tengoklah di IG saya, TikTok saya tu banyak dah. Oh, jadi soalannya itu sebabnya apa masyarakat marah akhirnya menjarah menjarah harta-harta orang kerana pajak dinaikkan, kemudian hidup disusahkan, kan gitu. Lepas tu menjarah. Ini matlamat tujuan tak menghalalkan cara. Ini memang mentaliti pencuri. Orang kalau mentaliti pencuri, dia cari 1001 alasan untuk dapat peluang mencuri. Bahkan kalau boleh, di manalah. Bahkan rumah dah tertutup kunci pun dia akan curi juga. Apatah lagi, tengah demo ini memang kesempatan dalam kesempitan. Ini memang mentaliti pencuri cuma. Mentaliti je. Bukan tak ada cerita masalah cukai tak cukai. Ini kalau mentaliti pencuri, dia akan mencuri. Pencuri lawan pencuri, betul. Sepatutnya pencuri, dia sebenarnya orang yang menjarah ni, yang mencuri barang orang ni, dia sebab belum ada jawatan. Kalau dia dapat jawatan jadi ahli politik, jadi di parlimen tu, mungkin dia lebih ganas lagi daripada ahli parlimen sekarang. Sebab dia belum dapat je. Kalau dah dapat, lebih ganas tu. Boleh jadi Indonesia ni satu negara dijual untuk kepentingan peribadi dia. Okey? Mentaliti pencuri. Yang namanya pencuri tetap haram. Apapun alasannya. Okey? Allah Ta'ala alam bisawab, itu saja yang boleh saya kongsikan. Ini dah lebih pula daripada time-nya. Time-nya pukul 11. Esok jemaah kalau ada kajian. Kalau kajian saya lah. Kalau kajian yang lain tak ada masalah. Kalau kajian saya, kalau boleh pukul 10.30 hantar soalan. Masih jadi biar panjang jawabannya. Jangan sampai dah dekat pukul 11 baru dihantar soalannya. Okey? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.